Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar berita terkini. PM, tiada kenaikan tarif elektrik untuk isi rumah PKS. Berita penuh, kerajaan memutuskan untuk tidak menaikkan tarif elektrik untuk isi rumah perusahaan kecil dan sederhana serta syarikat makanan dan pertanian, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ini walaupun ada cadangan awal untuk berbuat demikian, katanya menjelaskan kerajaan tidak mahu membebankan rakyat. Anwar berkata keputusan itu akan memberi inflasi kewangan kepada negara hampir RM30 bilion setahun. Jika dikenakan pun, kenaikan tarif elektrik hanya terhadap syarikat-syarikat multinasional yang ekspor kerana tarif terlalu rendah buat mereka, dan subsidi itu tidak harus diberikan kepada syarikat gergasi yang untungnya tinggi. Dari segi rakyat, tidak ada langsung cadangan kerajaan untuk naikkan tarif elektrik, katanya pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat kabinet di Putrajaya hari ini. Anwar bagaimanapun berkata kenaikan terhadap syarikat multinasional hanya akan berlaku secara berperingkat dan berpatutan untuk memastikan ia tidak menjejaskan operasi dan unjuran syarikat. Pengumuman lanjut akan dibuat Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Ahmad, katanya. Sekian berita, teruskan bersama channel ini. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar berita panas hari ini, dipetik dari syahbudin.com.net bertajuk Jangan Halang Pertandingan, Hishammuddin mesti berani lawan Presiden UMNO. Berita penuh, walaupun tarikh pemilihan UMNO belum lagi ditetapkan, tetapi perbualan mengenainya sudah mula menghangat. Termasuk ada pihak tampil menyarankan agar jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan. Sebelum ini, pemilihan UMNO ditangguhkan dan sehingga dipindah perlembagaannya yang hanya membenarkan pertandingan diadakan selepas 6 bulan PRU dilangsungkan. Matlamatnya ialah agar parti tidak berpecah dan fokus kepada usaha memenangi pilihan raya. Dengan itu, menyarankan agar jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO tidak dipertandingkan dalam keadaan PRU sudah selesai adalah tidak munasabah dan suatu langkah yang jauh berundur ke belakang. Apa punya demokrasi namanya? Sebelum PRU, pemilihan beria-ia ditangguhkan. Selepas PRU, dilarang pula jawatan presiden dan timbalan presiden ditandingi. Sepatutnya setelah selesai PRU, inilah pertandingan mesti dibuka dengan seluas-luasnya dan tidak harus ada usul sekatan sama sekali serta untuk apa jawatan sekalipun daripada ditandingi. Nak takut apa lagi jika berlaku pertandingan selepas PRU ini? Sebagai parti yang mengamalkan demokrasi, UMNO harus menyuburkan amalan itu, bukan membubur racun untuk mematikannya. Lagipun, usul larangan sebelum ini ialah ketika Presiden UMNO memegang jawatan Perdana Menteri, berbeza dengan sekarang di mana Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, hanya berjawatan timbalan Perdana Menteri saja. Jawatan timbalan Perdana Menteri itu pula tidak termaktub dalam perlembagaan negara. Maka nampak leka sangatlah UMNO ini jika dengan jawatan yang tidak termaktub dalam perlembagaan itu pun masih mahu disekat pertandingan juga. Biarkan pemilihan UMNO kali ini berlaku pertandingan yang seluas dan sebebasnya sebagai tanda Parti Melayu itu masih belum mati amalan demokrasinya. Dalam hal berkaitan, pemimpin yang mesti tampil dengan berani, kalau boleh cium keris sekali untuk menawarkan diri bertanding jawatan presiden seharusnya ialah Hishammuddin Hussein, bekas Menteri Pertahanan dan Ahli Parlimen Semborong ketika ini. Walaupun Khairi Jamaluddin ada memberi respon akan tengok berhubung kemungkinan dirinya bertanding sekali lagi sebagai Presiden UMNO, bekas Menteri Kesehatan itu sebenarnya tidak sesuai merebut jawatan tersebut. Ini kerana beliau ketika ini bukan ahli parlimen setelah kalah di Sungai Buloh baru-baru ini.
Tanpa jawatan sebagai ahli parlimen, jika menang pun sebagai Presiden UMNO, beliau tidak mampu menggegar kedudukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan kerajaan yang diterajuinya. Begitu juga dengan Ismail Sabri Yaakob, di sebalik Khairi Jamaluddin pernah mencadangkannya agar mengambil ahli kepimpinan UMNO. Suasana ini tidak relevan lagi buatnya setelah bergelar bekas Perdana Menteri sekarang ini. Dalam barisan pimpinan yang ada, hanya Hishammuddin satu-satunya yang masih layak dan paling sesuai untuk terus melangkah ke depan. Dalam kemelut penubuhan kerajaan selepas PRU 15 baru-baru ini, Hishammuddin adalah antara 10 ahli parlimen BN, malah dipercayai merupakan ketua kumpulan ahli parlimen berkenaan yang menandatangani akuan bersumpah menyokong Mahyadin MD Yassin untuk jadi Perdana Menteri buat kali kedua. Beliau berbuat demikian dalam keadaan sedar bahawa sudah wujud akta anti lompat parti dan aku janji di kalangan ahli parlimen yang memberi kuasa kepada Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO dan pengurusi BN untuk menentukan pilihan berhubung penyertaan parti itu dalam kerajaan. Ini bermakna Hishammuddin sudah secara terbuka menunjukkan penentangannya terhadap Zahid Hamidi. Maka beliau mesti terus bersikap jantan dengan berani mencabar Zahid Hamidi bagi jawatan Presiden UMNO yang dijangka diadakan sebelum pertengahan tahun 2023 depan. Selain itu, berikutan, Hishammuddin telah menandatangani akuan bersumpah menyokong Mahyadin sebelum ini. Hasrat untuk menjadikan pengurus CPN itu sebagai Perdana Menteri hanya boleh menjadi kenyataan jika beliau berjaya memenangi jawatan Presiden UMNO. Selepas memenangi jawatan Presiden UMNO nanti, beliau boleh membawa parti itu keluar daripada kerajaan sekaligus menarik sokongan terhadap Anwar. Jangan lupa, cubalah bawa sekali GPS dan GRS untuk turut sama menarik sokongan. Barulah Mahyadin yang gagal sebagai Perdana Menteri sebelum ini dapat jadi Perdana Menteri sekali lagi. Shahabuddin Hussein, 13 hari bulan 12, 2022.